Malaysia hari ini dengan diiringi alunan zikir selawat yang dibawakan oleh penyanyi Rakib Majid. Assalamualaikum semua, dan inilah dia Salam Maulidur Rasul 1443 Hijrah. Hanif Wisman bila didengar alunan selawat terus dia bergerak ke kiri dan ke kanan begitu. Ya, betul lah. Dia memang gitu. mengalunkan badan kita sekalipun kan dengan minda dan juga sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga salam Maulidur Rasul kepada semua. Bertemankan kami berdua seperti biasa kami di Malaysia hari ini, dan sudahkah anda berselawat pada hari ini? Itu mungkin antara perkara yang akan kita peringatkan juga sama-sama juga. Sebab hari ini memang hari yang sangat istimewa, kelahiran yang sangat teragung, yang paling dirindui juga junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil peluang ini untuk memperingatkan diri kita sendiri kepada pencipta dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita. Jadi itulah dia tema 2021 untuk sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini adalah Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti, di mana nilai Rabbani menjadikan Allah SWT segala-galanya dalam menepati apa saja dalam kehidupan kita. Kita depankan Allah SWT. Ya, betul. Dan mungkin ramai juga yang bersetujulah kalau kita katakan bahawa antara sifat baginda Rasulullah SAW adalah sentiasa berkata benar dan jujur dalam apa jua keadaan. Itu yang menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai antara yang paling dipercayai lah apabila berkata-kata. Pernah tak teringat bahawa satu situasi ni, bila kita berkata sesuatu kan, tapi orang bukan sekadar melihat mesejnya, tapi melihat kepada siapa yang bercakap. Tepat sekali. Kalaulah saya kata 1 tambah 1 itu 2, maksud tapi orang lain yang dengan kredibilitinya yang kita tahu sentiasa tidak bercakap benar, tidak boleh dipercayai, 1 tambah 1 2 pun kadang-kadang kita tak percaya. Tepat sekali. Dan itulah dia yang kita ingin terapkan kepada masyarakat atau ummah sejagat, iaitu amanah yang sangat penting. Rasulullah SAW kalau kita lihat sirahnya dikenali sebagai Muhammad the Trustworthy. Jadi dalam kita menghayati Salam Maulidur Rasul pada hari ini, apa kata kita wawarkan apa yang bakal kita kongsi pada hari ini, antaranya sambutan Maulidur Rasul yang kita bawakan anda secara langsung ke perarakan Masjid Wilayah, di mana sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini diadakan dengan meriahnya dan penuh dengan SOP. Saya sukalah bila cakap meriah tu. Maksudnya kita lihat keadaan sekarang ni kan. Memang nampak kemeriahannya tapi penuh dengan SOP. Dan kalau siapa yang melihat media sosial Malaysia hari ini, ada 3 jejaka sebenarnya. Tepat 2 sekali. di sini, seorang di sana. Tepat sekali. Fitri Yahya ada bersama-sama kita. Juga tokoh Ma'al Hijrah kita, tokoh kreatif, pendakwah media sosial kan. Alhamdulillah. Jadi wakil kita dari Malaysia hari ini akan bersama-sama kita. Kita akan lihat keadaan di sana, kita tinjau keadaan di Masjid Wilayah sedikit masa lagi, dan juga kita membawa sedikit inspirasi pada pagi ini dengan pingat Hang Tuah sempena sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia 2021. Seorang adik cilik yang berjaya merangkul pingat Hang Tuah pada tahun ini. Apakah kisahnya? Kita beritahu sedikit masa lagi. Itulah dia, adik Muhammad Hadif Syazwan Anas, 11 tahun. Dan menariknya kita berjaya mendapatkan tembuas secara eksklusif sama adik Hadif ni yang telah pun dianugerahkan pingat Hang Tuah atas keberanian menyelamatkan moyangnya daripada dihanyutkan arus deras ketika kejadian kepala air di Titihayun. Jadi gagah, berani. Betul, berani. Memang baru 11 tahun dia kan. mengikut idolanya Hanif Wisman begitu. Kami pun baru nak kenal ni. Okey, jadi sebelum kita nak bersama-sama dan juga kita nak meraihkan sambutan Maulidur Rasul pada hari ini, mungkin sedikit berbeza tapi nilainya itu masih lagi sama. Kita nak bersama dengan Ahmad Fitri Yahya yang telah pun bersedia dan menunggu kita di Masjid Wilayah Kuala Lumpur untuk memberitahu tentang apa yang berlaku di sana dan mungkin boleh berkongsi berkaitan dengan keindahan sambutan Maulidur Rasul peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Silakan Fitri. Assalamualaikum Fitri. Selawat bergema di Masjid Wilayah ini untuk menyambut sambutan Maulidur Rasul yang begitu bermakna sekali. Assalamualaikum, saya Fitri Yahya semana untuk berkongsi bagaimana situasi yang berada di sini untuk kita semarakkan keindahannya. Dan dalam usul kita memperkatakan tentang Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti yang merujuk pada menjadikan Allah sebagai segala-galanya dalam hidup ini, yang holistik, yang sempurna, yang syumul, berpaksikan kepada Islam sebagai tunjang kejayaan. Baik, untuk kita memperkatakan tentang sambutan yang kita nampak cahayanya, sebelum ini kita amat terhad dengan SOP kali ini. Ada SOP yang masih lagi dikekalkan, tetapi
pertambahan jumlah ataupun jemaah penonton yang membolehkan kita dapat rasai kobaran semangat dalam mencintai Allah dan Rasul. Dan bersama dengan Ketua Pengarah Jawi, Datuk Muhammad Haji Ismail. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Datuk pun nampak ceria ya. Sebab lama sebelum ni kita dalam aktiviti yang terhad 10 orang, 50 orang kan. Tapi kali ini nampaknya ratusan orang, SOP yang terbaik di sebuah masjid kembali hidup majlis ilmu di masjid ini. Macam mana Datuk melihat ini permulaan yang baik, momentum yang terbaik untuk kita gemakan program ilmu kepada seluruh rakyat bukan hanya di Kuala Lumpur tapi juga di seantero Malaysia. Ya, Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah SWT kerana kita telah pun mendapat perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia, Timbalan Yang Agung untuk memperluaskan kapasiti jemaah keseluruhan premis Masjid Surau Jumaat dan juga surau. Jadi ini adalah satu perkara yang amat penting kepada kita kerana situasi COVID-19 juga menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil kesempatan sempena dengan Hari Keputeraan Baginda sallallahu alaihi wasallam, kita adakan beberapa program, lebih daripada 50 program besar. Daripada 8 Oktober sehingga 3 November, Jawi bersama dengan agensi mengadakan Semarak Cinta Rasul. Bagaimana kita nak menanamkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah untuk kita mengambil ibrah dan juga semangat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya lihat Datuk juga bersama dengan warga kerja di Jawi kan, bukan hanya ada buku tapi ada program ilmu. Kemudian dengan saya lihat Datuk juga memberi tazkirah di masjid, bermaksud 360 ya. Supaya dapat macam lepas denda pula nampaknya untuk kembali gembilangkan program-program ilmu untuk rakyat. InsyaAllah kita bersama-sama dengan rakan-rakan dan juga kita sebut sebagai public figure yang kita bawa ke masjid, di mana daripada 8 Oktober saya sebut sehingga 3 November 50 program telah pun kita atur, termasuklah ada forum, ada sidang, ada kata-kata seminar. Dan yang paling menarik ialah kita juga bawakan tokoh daripada luar negara, iaitu Ustaz Abdul Somad pada 23 Oktober. Dan juga kita bawa juga public figure daripada dalam negara seperti Habib Ali Zainal Abidin, Dr. Aiman dan juga beberapa tokoh kita. Dan seterusnya kita juga gandingkan dengan beberapa rakan-rakan daripada negeri-negeri luar yang bersama dengan kita. Dan saya yakin bahawa kita perlu menyemarakkan, kita ambil kesempatan. Dan kita juga bersyukur pada malam tadi pun beberapa masjid mengadakan selawat atas Nabi, dan malam ini kita adakan wilayah persekutuan berselawat di masjid ini, dan besok malam akan bermulalah beberapa siri forum. Dan saya berterima kasih kepada semua rakan-rakan yang bersama-sama dengan kita untuk menjayakan sambutan Rasul, dan hari ini adalah kemuncak dia. Kemuncaknya ialah sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri 1443 Hijri, dan akan ada penganugerahan tokoh kepada beberapa tokoh dan juga organisasi. Jadi Datuk yakin kita akan kembali mendapatkan yalah selama setahun lebih ya. Nak ke masjid pun kita terpaksa berjuang. Kali ini nampaknya solat Jumaat pun ramai, majlis selawat pun ramai dengan mematuhi SOP. Bermaksud kita dah pun hidup dalam norma baru, tetapi tetap perjuangan cari ilmu tu berterusan. Jadi apa harapan Datuk kepada semua masyarakat supaya kita jadikan Rasulullah sebagai contoh terbaik? Tak salah kita ikut teknologi. Sebab di Jawi pun kita ada TikTok semuanya kan. Yang penting kita tengok macam mana suasana di kubur, melihat kepada perkembangan Islam supaya kita bergerak dengan zaman tetapi tidak melupakan akar yang pentingnya. Harapan saya kepada semua masyarakat Islam khususnya dan juga masyarakat yang lain amnya dalam konteks keluarga Malaysia, sama-samalah kita meraihkan kelahiran Nabi Muhammad selaku pemimpin agung, bukan setakat kepada kita orang Islam tetapi kepada seluruh masyarakat. Dengan kita banyak berselawat, mudah-mudahan kita dapat syafaat, dan dengan kita memenuhi masjid, surau Jumaat dan premis dengan masjid-masjid ilmu. Dan yang ketiga ialah bagaimana kita nak menjadikan perjuangan Rasulullah dalam menyatu padukan ummah, tidak kira Islam ataupun bukan Islam, dan ini kita gunakan sebagai platform untuk orang Islam terus bersemangat, berinspirasi, bermotivasi untuk kita terus memajukan masyarakat dan negara kita, insya-Allah. Terima kasih Datuk Ajib berkongsi inspirasi yang mana M itu Muhammad, M itu motivasi yang paling utama untuk kita semua. Kelahiran yang dinanti, kelahiran teragung yang paling indah di muka bumi ini untuk memberi syafaat kita di hari akhirat nanti. Dan saya pun tak sabar untuk melihat bagaimana persiapan dalamnya. Tadi bergema dengan majlis ilmu supaya dapat kita kembali jadikan masjid sebagai jantung kehidupan kita semua. Akan kembali nanti untuk berkongsi bagaimana situasi di dalam Dewan dan juga gambaran sambutan kali ini. Bersama kembali dengan Hanif dan Naz untuk berkongsi ilmu di sisi pentas. Silakan.
Terima kasih. Itulah dia. Saudara Ahmad Fitri yang kita bersama-sama dengan Datuk Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang saya suka dengan ucapan dia, M untuk Muhammad, M untuk motivasi. Betul. Cuma saya pun suka juga mana sampin Fitri Yahya ni. Itu yang saya tanyakan, sebab Fitri ni dia jenis seorang yang memang sangat cermat dalam pemakaiannya kan. Tepat sekali. Adalah tu simpanan. Tapi kita akan bersama dengan beliau nanti untuk terus kita maklumkan, sebab dalam atur caranya memang sangat tertib apa yang telah pun direncanakan, dan nanti akan juga diumumkan berkaitan dengan tokoh utama. Ya, tokoh perdana Maulidur Rasul peringkat wilayah persekutuan bakal diumumkan. Jadi kita bakal bersama dengan Ahmad Fitri Yahya sekali lagi. Manalah tahu kan, dia sudah pun diwara-warakan dan kita dapat bersama tokoh pertama kita secara langsung di Malaysia hari ini, insya-Allah. Baik, kita nak teruskan perkongsian istimewa sambutan Maulidur Rasul pada kali ini. Antara perkara yang akan bawakan nanti adalah berkaitan dengan adab jual beli. Tapi sebelum itu, macam kita cakap tadi lah, kita nak kongsikan tentang keberanian. Ya. Satu orang kata hero cilik kita, Adi Wira, berada di mana saja di Malaysia ini. Termasuklah seorang budak yang berusia 11 tahun, Muhammad Hadif Syazwan Anas, yang telah menyelamatkan moyangnya daripada dihanyutkan arus dalam tragedi kapal air yang berlaku baru-baru ini di Titi Hayun, Yan, Kedah. Dan kerana keberanian beliau dianugerahkan pingat Hang Tuah, gagah berani. Dan betul lah, ini membawa kepada satu perkongsian juga kan. Maksudnya keberanian itu tak kira usia, tidak memerlukan topeng muka kan untuk jadi hero kan. Jadi ini juga situasi yang sangat menarik, dan kita ingin mengambilkan inspirasi ini daripada seorang anak kecil ini. Jadi kita saksikan bingkisan yang sangat istimewa dan eksklusif di Malaysia hari ini. Jom. Salak Denai, Anas Dayah. Rumah Anas dengan Dayah ni. Tarikh 18 Ogos 2021, negara digemparkan dengan tragedi hitam yang memberi kesan kepada lebih 1,000 keluarga di sekitar daerah Kuala Muda dan Yan, Kedah. Akibat hujan lebat luar biasa, Titi Hayun dilanda tragedi kepala air dan meragut 6 nyawa. Genap 2 bulan berlalu, memori luka ketika kejadian masih menghantui serta meninggalkan kesan trauma yang mendalam kepada keluarga dan penduduk sekitar. Muhammad Hadif Syazwan Anas, 11 tahun, antara anak kecil yang berhadapan dengan situasi cemas ini. Ketika kejadian, dia menemani 2 moyangnya di bilik hadapan rumah, sementara ibu dan 4 lagi adiknya berada di dalam bilik yang berlainan. Seperti sepantas kilat, paras air yang meningkat secara tiba-tiba menyebabkan Hadif dan 2 moyangnya itu dibawa oleh arus deras. Namun, dia bernasib baik kerana tersangkut pada sebatang pokok, manakala moyangnya, Kalsum Abdullah, 85 tahun, tersangkut bersama tilam yang tidak jauh daripada kedudukan. Tindakan Hadif yang pantas memegang tangan moyang dan berpaut pada tiang berdekatan berjaya menyelamatkan mereka berdua daripada terus hanyut dan ditenggelami air. Air naik makin tinggi, dinding depan tu pecah. Lepas tu saya hanyut keluar dengan nenek Wan. Dah tengok nenek tu, nenek duduk kat situ, kena pergi selamatkan jugalah sebab dah nenek ada kat situ, takkan nak biar je. Di sebalik rasa syukur itu, mereka sekeluarga juga reda dengan kehilangan seorang lagi moyangnya, Kushueb Abdullah, 91 tahun. Jasad Kushueb yang juga bekas imam di sebuah masjid di Yan, Kedah ini ditemui di dalam keadaan baik di bawah timbunan kayu. Kedudukan mayat mangsa juga dalam keadaan mengiring menghadap kiblat. Bagi ibu Muhammad Hadif, Nur Hidayah Yusof, 36 tahun, dia seakan tidak percaya dengan kejadian alam yang menimpa mereka sekeluarga. Tengok ayat dah makin tinggi dah. Tu saya macam ni bomba pun tak boleh masuk ni macam ni kan. Masa saya ingat saya macam saya nak pergi cari dia ke saya nak tunggu dengan anak-anak. Ayat memang laju sangat masa tu, dan saya kalau jadi siapa-apa kat saya macam mana pula dengan anak-anak yang lagi 3 orang kan, yang kecil tu saya dukung. Lepas tu saya kata tak apalah, saya lepaskan dia dulu kan. Saya jaga yang ni. Sana.
bila ayat dah makin tinggi tu, masa tu lah saya rasa macam ni lah sampai sini je lah hayat saya dengan anak-anak kan. Kini kehidupan diteruskan seperti biasa. Rasa gembira, sedih, takut dan bersyukur disematkan bagi menjadi kekuatan untuk melalui cabaran mendatang. Keberanian anak sulung daripada 5 beradik ini menyelamatkan moyangnya mendapat periktirafan apabila dia dianugerahkan pingat Hang Tuah daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersempena sambutan Hari Kanak-Kanak Kebangsaan 2021 pada Sabtu lalu. Dengan anugerah yang diberikan ini, pastinya menjadi pembakar semangat buat Muhammad Hadif untuk terus berbakti kepada negara, bangsa dan masyarakat. Baik, saya percaya di sebalik setiap ujian itu pastinya ada hikmah yang telah pun dipelajari dan kita nak ucapkan tahniah juga kepada adik Hadif. Saya percaya bukan hanya anugerah itulah Nas, tapi kisah inspirasi apa yang berlaku itu bukan semua orang. Kita yang dah berusia puluhan tahun ni pun pasti akan takut kan sekiranya berdepan dengan situasi tersebut, tapi macam dia cakap tadi takkan nak biak kan, takkan nak biak saja. Itu pengalaman Muhammad Hadif sendiri ya. Tapi perkongsian daripada ibu Muhammad Hadif tadi juga sangat baik hati. Apa reaksi seorang ibu atau ayah apabila melihat seorang anaknya berada dalam keadaan bahaya tapi beliau terpaksa memberi perlindungan kepada yang lain. Oh, dia itu betul-betul di luar mati anak, ditelan mati bapa. Oh, jadi semoga terus cekal dalam kita menghayati ciri-ciri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu kami menyambut Maulidur Rasul. Ya, betul. Itu antara nilai-nilai kepribadian mulia yang juga kita akan santuni, dan kita banyak lagi yang akan santuni, antaranya adab. Adab kat mana? Adab kat mana? Adab kat mana? Adab jual belinya, terutamanya e-dagang, dan macam mana kita lihat mereka berniaga di Facebook dan media sosial. Bagaimana adab halal dan haramnya, kita berdiskusi di Malaysia hari ini. Okey, salam Maulidur Rasul juga kita nak teruskan perkongsian di Malaysia hari ini pada pagi ini, dan macam kita cakap tadilah, antara kepribadian yang boleh kita santuni adalah berkaitan dengan adab menjual dan juga membeli. Kita tahu baginda Rasulullah SAW ni terkenal dengan sifat sebagai usahawan saudagarnya kan. Ya, saya tapi jadi dipercayai. Betul. Amanah begitu. Tapi macam mana kita nak tahu tentang sifatnya dan bagaimana keadaannya yang boleh kita teladani sehinggalah ke situasi sekarang. Termasuklah kalau dulu baginda Rasulullah SAW berniaga di atas internet macam mana ragamnya dan macam manalah orang kata reaksi beliau. Saya pernah terfikir. Jadi sekarang ni kita bertanya dengan pakar kita iaitu Dr. Syed Adam Al-Habsyi, seorang perunding motivasi, dan berkongsi tentang adab jual beli. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Maulidur Rasul 1443 Hijrah. Ya, doktor lagi segak dari kami doktor. Kita sama colour baju. Tapi dengan teluk belanganya macam nak bersapin gitu ya. Doktor, mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan kepribadian dan juga adab jual beli ini dari sudut sunnahnya, syariahnya bersama dengan situasi sekarang ni terlebih dahulu. Mukadimahnya silakan doktor. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perniagaan ni adalah sangat penting lah, sebab dia memanfaatkan masyarakat ya. Dan Rasulullah SAW juga merupakan seorang saudagar yang sangat berjaya. Dan apa kelebihan beliau baginda sebagai seorang saudagar yang berjaya adalah kerana beliau mempunyai pribadi yang baik. Dan yang kedua, beliau merupakan seorang al-amin ataupun seorang yang beramanah ataupun yang trustworthy seller lah kalau kita nak pakai dalam konteks bahasa kita sekarang. Dia trustworthy seller. So dua ciri-ciri ni antara kebanyakan ciri-ciri lain adalah merupakan adab yang kita boleh pelajari daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, ciri-cirinya seperti amanah, sentiasa tersenyum, sentiasa sopan santun walaupun penjual ataupun pembeli. Itulah sifat-sifat yang kita ingin santuni. Dan untuk kita umat Islam yang digalakkan untuk berniaga ya. Jadi kita mulakan dengan sesuatu yang sangat simple. Apakah hukum syarak atau syarat jual beli bagi seorang Islam? Kita tengok
akad dari istilah fiqh ialah ikatan ijab dan qabul yang dibuat mengikut syariat Islam yang sabit kesannya pada barang yang berkenaan. Tapi dalam bahasa simple dia kontrak lah. Dia ada offer, dia ada acceptance. Offer dan acceptance ni kita boleh buat dari istilah, dari segi bahasa, maknanya kita sebut aku jual dan orang tu jawab aku beli, ataupun kita buat melalui lafaz, melalui penulisan kontrak, kita tulis dalam kontrak, ataupun daripada perbuatan. Contoh bila kita pergi kedai dan kita beli barang dan kita bagi duit, orang tu terima duit, itu adalah by conduct kita melengkapkan akad jual dan beli tersebut. So dari segi istilah akad ni sangat penting kerana ia menentukan jenis kontrak yang kita nak masuk dengan orang tu lah. Contoh kalau kahwin pun ada akad juga kan, ijab dan qabul kita selalu kata. Dah habis wali ijab dan qabul dijawab, kita tanya saksi sah. Kenapa kita tanya sah? Untuk nak pastikan sahih atau tidak kontrak tersebut. Saya seramlah doktor, kita dah berpakaian begini, doktor cakap berkenaan kahwin ni. Itulah dia. Hanif ni cakap ijab kabul, tengok dia ingat kahwin je doktor. Minta maaf ya. Hanif dengan Nas pakai dah macam pengantin tu yang sekarang. Doktor, saya ada soalan nak dikembangkan berkaitan, saya tertarik dengan apa doktor katakan di mukadimah tadi. Berkaitan dengan kepribadian, itu antara yang sangat trustworthy kan. Okey, kalaulah di dunia sekarang ini, kalau dulu memang bercakap benar, jujur dalam perniagaan. Saya pernah terbaca juga antara ciri-cirinya adalah bercakap benar kan, kosnya berapa dan sebagainya kan. Mungkin kalau sekarang ni adakah masih lagi boleh sebegitu doktor untuk perniagaan, menjalankan perniagaan, atau kita akan ditindas pula sebagai peniaga? Baik, dari segi perniagaan dia samalah hukum dia, sebab kita punya hukum syariat kita dah sekarang ni dah lengkap kan. So daripada dahulu sekarang dia punya hukum dia tetap sama, tak ada beza. Menipu dia dulu pun ada, dia sekarang pun ada. Contohnya macam yang hadis satu di mana Rasulullah SAW letak tangan dekat dalam bekas makanan dan tengok ada benda yang basah, dan Nabi sebut kata penipu bukan daripada golongan kita kan. Daripada dulu lagi dah ada scammer lah kita nak kata ni kan. Sekarang pun ada juga. Jadi kalau kita nak tengokkan dari segi perniagaan, kita nak pastikan nombor satu, kita kena faham adab dia punya hukum jual beli. Hukum jual beli kita kena faham. Sama ada kita boleh perlu untuk memaklumkan harga kos ataupun tidak, bergantung kepada jenis kontrak yang kita nak masuk. Contoh kalau dia adalah bai' murabahah, maknanya kita perlu maklumkan kos dan kita punya profit. Tapi kalau dia perniagaan biasa yang kita beli dan kita jual, kita tak ada obligasi untuk memaklumkan harga kos kita. Kalau kita nak maklumkan, itu adalah hak penjual, dan bila kita maklumkan adalah untuk menyenangkan hati pembeli supaya dia tahu lebih kurang berapa banyak keuntungan si penjual ni. Tapi dia punya konsep dia adalah untuk dapatkan redha ataupun taradi minkum. Redha antara penjual dan pembeli. Mudah untuk kita nak dapat redha. Redha ni maknanya happy lah, penjual happy, pembeli happy. Tak ada obligasi untuk, melainkan kalau dia baik murabah, ada jenis-jenis penjualan jual beli. Tapi normal jual beli kita tak perlu, tak ada obligasi untuk kita maklumkan berapa kos kita. Saya tertarik dengan apa yang doktor sampaikan kerana mengikut sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara strategi marketing beliau beliau menjual barangan-barangannya dengan harga pokok, harga kosnya dan beliau menyatakan kepada pelanggan-pelanggannya, ini harga pokok paling rendah awak akan bayar, tapi kalau nak bayar lebih itu ikut kepada kemahuan si pelanggan. Adakah sistem ini boleh berjaya dalam konteks e-dagang dan juga perniagaan cara moden? Baik, seperti yang saya katakan tadi, jual beli ni ada banyak jenis, ada banyak jenis, baik murabahah, baik apa jenis-jenis semualah. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukannya satu jenis sahaja. So mungkin untuk sale tu dia mungkin maklumkan harga pokok atau semua. Tapi bukan semuanya dilakukan sedemikian. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sekarang ni kalau kita nak jual dekat sekarang kita nak jual barang, kebanyakannya ialah e-commerce lah. Ya, saya.
online kan. So kalau kita tetapkan harga dan orang tu setuju untuk beli harga tu dan tak ada masalah. Sebab yang lebih penting ialah competition dalam market itu. Kita tak ada, kita biar market yang self regulate harga yang sesuai. So kalau kita letak harga tinggi, kita tak dapat jual. Kalau kita letak harga rendah, kita boleh jual. Tetapi kalau kita seorang bal yang orang pembeli tu suka dengan kita, harga dah tak menjadi begitu penting sangat. Betul. Dengan kita. Dia datang, kita jual mahal pun dia akan beli daripada kita. Betul, sebab dia percaya dengan kita. Amanah tu satu yang tak boleh dijual beli. Kalau kita ikut sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Doktor, mungkin ada perkara yang boleh kita tekankan juga kalau dari sudut pemahaman sebagai seorang perunding motivasi juga dalam perniagaan ini, doktor. Antara perkara yang boleh kita tekankan, nilai adab perniagaan sekarang ni yang boleh kita perbaiki berbanding dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, doktor. Apa nilainya yang doktor boleh tekankan? Baik. Untuk bagi seorang pembeli bila kita nak tengok kepada penjual, kita kena buat due diligence kepada penjual tu, sebab e-commerce ni online ni kita tak jumpa penjual tu. Dia tak ada interaksi face to face kan. Kita cuma tengok melalui gambar je apa semua. Dan sebagai pembeli kita kena buat due diligence, kita kena buat checking seperti mana Rasulullah SAW bila dia masukkan tangan dia dalam bekas tu, check. So kita pun kena check, tengok rating dia apa semua dan sebagainya. Tapi sebagai penjual ini, bagi saya penjual ni dia kena lebih sikit. Sebab penjual kena amanah, kena trustworthy dan advertisement dia tak boleh menipu. Kita tak boleh letak gambar lain yang keluar produk benda lain. Kita tak boleh letak spesifikasi yang lain bila hantar barang spesifikasi yang lain. Itu sangat penting. Bagi saya kalau online, sebab kita tengok melalui image dan kita kena pastikan sebagai penjual kita letak benda yang seberapa mungkin hampir atau mirip kepada barang yang kita nak jual. Kita tak boleh menipu dekat situ sebab tak guna nak buat duit dengan menipu. Betul. Terima kasih banyak-banyak atas penerangan doktor di sisi tadi ya. Kalau akad jual belinya, ijab dan kabulnya dah form dia dah bertukar bila kita ke e-dagang. Tapi macam mana pula dengan peniaga-peniaga yang jual secara online di Facebook dan sebagainya, cara mereka wara-warakan dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang saya nampak sebagai, saya pun dah seorang ayah kan, dan antara produk-produknya cara disebut tu kasar betul dan ada di kalangan saya boleh katakan lucah juga ya. Dan untuk anak-anak saya yang tengok semua ni, macam mana si ibu dengan ayah nak menjawab dan apakah saranan doktor tentang hal ni? Bagi saya adab tu sangat penting lah. Macam Nas dengan Hanif cakap tadi, adab sangat penting. Sebab kalau kita tak ada adab, dalam bahasa Melayu dia jadi biadab. Setuju doktor, setuju. Sangat penting adab tu. Dan cara kita nak menjual, kan ada setengah orang bila dia buat video dia yang dia nak promotekan barang-barang dia tu. Kalau kepribadian yang baik pasti akan mendatangkan orang lebih senang dengan kita. Saya rasa itu ciri-ciri individu tu. Kita jangan terlalu, ada setengah orang ni dia bila dia nak cuba, aku nak cuba cakap yang paling direct sekali. Paling mencocok dia nak cakap benda paling direct tu, dia punya cara cakap dah jadi biadab. So saya rasa tak ada guna dekat situ. Sebab kita kena sentiasa, bukan berlapik ni pula takut nanti orang kata menipu, you nak cuba advertise benda yang silap. Kita cakap benda yang terus terang, tapi gunakan bahasa yang molek. Sebab syariat sentiasa sukakan kepada kecantikan. Allah sukakan kecantikan. Dan itulah antara ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berniaga ya. Lemah lembut dan percakapan beliau sangat terang. Itulah kita boleh contohi dalam kita menyambut sebagai Rasul. Sentiasa tersenyum. Walaupun sekarang kita pakai masker susah nak nampak senyuman kita. Dia mata boleh nampak. Macam doktor lah, senyum lemah lembut je orangnya kan. Biasa. Kita dah ucapkan terima kasih di atas penerangan Dr. Syed Adam kita yang sedia berkongsi di Malaysia hari ini. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga di luar sana. Jangan putus asa. Ingatlah adab yang dikongsikan pada hari ini. Kita contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doktor, terima kasih banyak. Terima kasih. Sah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas begitu. Baiklah, dan seperti yang dijanjikan di Malaysia hari ini, kita bakal bersama-sama dengan rakan setugas kita yang terlupa pakai sampin ya. Betul. Ataupun itu
stylenya sekarang lah. Tapi sebelum kita nak bersama dengan Fetri, saya sukalah apa yang doktor cakap tadi kan. Dia ada adabnya. Kalau tak, dia jadi biadab. Betul, itu sangat baik sangat penjual ataupun pembeli. Dua-dua ada adabnya. Jadi kalau kita di studio pun ada adabnya, di masjid pun dah ada adabnya, dah bersedia kabarnya. InsyaAllah dia Encik Ahmad Fitri Raya dah bersedia untuk menyemarakkan cinta terhadap Rasulullah SAW. Beliau berada di perkarangan Masjid Wilayah untuk sambutan peringkat wilayah Maulidur Rasul. Salam Encik Ahmad Fitri Raya kita. Bertemankan irama indah untuk menyambut sambutan Rasul peringkat wilayah persatuan pada kali ini. Yang tadi dimulakan dengan lagu Negaraku dan kemudian jadi suri dengan lagu yang terindah. Lepas ini banyak lagi akan menyusul. Antara lain ialah tentang bacaan Al-Quran, juga bacaan doa, ucapan selain pengumuman tokoh Madura Rasul peringkat wilayah persekutuan pada tahun ini. Yang pastinya akan memberikan anda inspirasi betapa mereka ini berjuang mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah mengajar tentang perjuangan. Kerana baginda lahir bukan untuk kemewahan, bukan untuk dipuja-puji, sebaliknya untuk membawa risalah kebenaran. Sekalipun dibenci, sekalipun dilontar dengan najis dan sebagainya, tetap berjuang di jalan yang benar. Tetapi Rasulullah tidak marah, tidak bertunjangkan kepada nafsu, sebaliknya berjuang menepis lawan itu dengan ilmu dan kebijaksanaan. Yang mana Rasulullah juga berjuang tidak sendirian tetapi dipandu oleh wahyu yang utama. Baik, saya gembira kerana majlis ilmu, majlis-majlis yang sebegini kembali dihidupkan di masjid yang hanya bukan tempat untuk solat tapi juga untuk majlis ilmu dan juga majlis untuk kita berkumpul mencari solusi yang terbaik. Tetapi untuk kali ini, mana kita masih lagi baru di fasa yang keempat, jumlah pengunjung hanya dihadkan kepada beberapa sahaja supaya mudah untuk mengawal SOP dan sebagainya. Dan kita melihat bahawa majlis seperti ini dapat kembali merancakkan masjid ini dengan aktiviti keilmuan, aktiviti yang berteraskan kepada masyarakat. Dan insyaAllah semoga terus hidup. Sebab kita mahukan masjid ini berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga untuk ibadah yang lebih luas lagi. Termasuk majlis perkahwinan, majlis ilmu, berkhatan dan sebagainya. Supaya benar-benar menjadi jantung, nadi dan juga getaran utama untuk dakwah dan kebaikan. Baik, kita berbangga juga dapat tadi melihat bagaimana ketibaan Senator Tuan Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang juga akan merasmikan majlis sebentar nanti. Sebelum diumumkan siapakah penerima tokoh utama dan juga anugerah khas Madura Rasul bagi wilayah persekutuan pada tahun ini insya-Allah. Dan tokoh yang terpilih adalah individu yang banyak berjuang untuk meningkatkan lagi syiar Islam di bumi Malaysia ini. Dan tadi Datuk Haji ada sebutkan bahawa ada tokoh-tokoh hebat yang diundang termasuk dari negara seberang supaya dapat kita gemakan lagi keindahan sambutan Rasul pada kali ini. Semoga kita menuju wawasan yang lebih baik berpandukan kepada sunnah yang diterapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah pesan Rasulullah, yang pertama jangan marah dan jangan marah. Tenangkan hati, damaikan jiwa. Semoga kita beroleh rahmat dan keampunan dari Allah SWT. Sekian laporan saya Fitri Yahya untuk kali ini. Semoga dapat kita kembali hidupkan sunnah dengan penuh damai dan kebaikan. Kita akan kembali sebelah sini dengan pelbagai program yang menarik di MSI. Terus bersama kami untuk hidupkan gema selawat baginda Rasulullah. Kembali bersama dengan saya Hanif bin Iswan untuk Malaysia hari ini pada pagi ini. Salam Maulidur Rasul kepada semua. Sallu alaihi. Teruskan berselawat, okey? Dan kita nak teruskan perkongsian juga ini mengambil inspirasi dan juga semangat dalam pembinaan masjid. Dan sebelum kita memulakan perbincangan bersama dengan seorang tamu yang sangat istimewa, kita saksikan terlebih dahulu bingkisan ini. Cemburu dalam rumah tangga itu biasa, tetapi menikmati kematian yang dicemburui itu adalah sesuatu yang diidam-idamkan. Bersedekahlah untuk merasai indahnya husnul khatimah, berinfak dan berwakaf kepada pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi sekarang. Ya, betul. Kita nak terus kembangkan perbincangan berkaitan dengan perkara ini. Untuk itu, saya ingin perkenalkan tetamu yang istimewa bersama dengan kita iaitu Ustaz Datuk Bazli Shah Alauddin, Wakil Kompleks Pembangunan Mujahidin. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anik. Ya, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Salam Muhammadur Rasul. Salam Muhammadur Rasul juga, Datuk. Mungkin sebagai permulaannya boleh kita buka perbincangan dan perkongsian kita berkaitan dengan tajuk hari ini, iaitu aspirasi Rasulullah SAW dalam membina masjid. Silakan, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, seperti mana yang saudara Hanif Miswan beritahu sebentar tadi bahawa ketika Nabi SAW dia sampai saja ke pertama yang Nabi fikirkan, Nabi nak lakukan adalah membina masjid. Sebab itu masjid ini dalam konteks sesebuah negara sangat mustahak. Sebab masjid ni lambang perpaduan dan juga syiar. Sebab itulah pernah orang tanya kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tanya pada Umar, wahai Umar, apa tanda sebuah kampung tu kita nak tahu dia ada barakah, dia ada keberkatan? Maka jawab Sayyidina Umar, pertama tengok dia punya masjid. Kalau masjid dia lebih cantik daripada rumah orang, maka itu tanda kampung itu atau negeri itu ada keberkatan. Sebab itu sejarah Islam syarat dengan kisah masjid. Cerita Isra' wal Mi'raj adalah cerita perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Nabi hijrah ke Madinah, perkara pertama Nabi buat adalah membina masjid. Sebab itu orang Islam dengan masjid bagaikan ikan dengan air. Dia tak boleh tak hidup kalau tak ada masjid ini. Sebab itu kata hadis daripada An-Nazal bin Sabrah, Nabi sebut yang membezakan mukmin dengan orang munafik adalah bab masjid. Al-munafiq fil masjid kat-tayr fil qafas. Orang munafik kalau dia masuk masjid, dia rasa dia bagaikan burung di dalam sangkar. Dia rasa gelisah, tidak tenang. Tapi orang beriman masuk masjid, walaupun SOP ke jarak ke macam-macam, dia tetap ada rasa ketenangan. Kerana apabila seorang hamba telah tenggelam dalam rasa terima kasih dan syukur kepada Tuhannya, maka di rumah Tuhannya lah tempat dia melepaskan segala kerinduan dan kesyukuran. Ya, setuju Ustaz. Ibarat jantung kepada organisasi Islam itu sendiri. Mungkin Ustaz boleh terangkan berkaitan dengan dana pembinaan pembangunan Kompleks Surau Al-Mujahidin ini bagi pemahaman kita bersama di Malaysia hari ini? Baik, terima kasih Hanif. Pada asalnya, kita ada sebuah surau di Taman Desa Surada di Seksyen 8, Bandar Baru Bangi. Tapi keadaan surau ini bila dah lama sudah semakin uzur dan kita tak dapat nak menampung kehadiran lebih ramai jemaah. Jadi pihak ahli jawatankuasa Surau Al-Mujahidin telah membina tambahan bangunan baru pada tahun 2008 tetapi masih tidak dapat menampung jemaah yang semakin ramai. Jadi pihak surau telah mengambil satu langkah proaktif dengan menubuhkan jawatankuasa khas pembinaan. Yang mana mereka ni merancang nak bina ruang solat yang lebih besar. Kita tambah ada sekolah kafa, ada dewan ceramah, ada bilik-bilik kelas pengajian dan beberapa kemudahan-kemudahan yang lain. Tetapi untuk nak membina kompleks sebesar itu memerlukan belanja yang bukan sedikit. Kira-kira sebanyak 7 juta untuk pembelian tanah saja dan 12 juta untuk kerja-kerja pembinaan. Jadi ini adalah satu belanja yang agak besar bagi penduduk yang latar belakang yang sederhana lah. Kalau kawasan Taman Desa Surada ni bukan semuanya daripada golongan orang berada. Jadi amat besarlah harapan kami semua kepada masyarakat di luar sana untuk turut sama berkongsi berinfak untuk dana pembangunan Kompleks Surau Al-Mujahidin. Ya, mungkin secara penerangannya Datuk melihat kepada kemudahan yang bakal disediakan di kompleks ini. Baik, setakat ini pihak jawatankuasa telah merancang banyak kemudahan yang disediakan. Untuk pembinaan kompleks Surau Al-Mujahidin ini, kita akan lengkapkan dengan beberapa kemudahan baru. Pertama, ruang solat kita boleh menempatkan 2,000 orang dalam satu masa. Dan kita juga akan buat sebuah sekolah kafa dalam kompleks ini. Dan kita ada kelas tahfiz, kita ada dewan komuniti, kita ada bilik pengajian untuk orang dewasa, kita ada bilik-bilik kuliah. Dan istimewa kita ada bilik tidur untuk musafir yang menyinggah. Untuk urusan jenazah sudah pasti kita sediakan. Kita ada pejabat, termasuk pejabat komuniti. Kita sediakan bilik wuduk yang begitu selesa, ada dapur, ruang makan yang terbuka dan kita sediakan lot-lot kedai. Dan masjid surau ini nanti komplek nanti insya-Allah ada lift untuk khusus menyantuni pada golongan warga emas. Ya, Datuk, kita ada masa yang sedikit singkat ini, mungkin boleh terangkan bagaimana ingin menyumbang? Silakan. Baik, untuk makluman sehingga hari ini kami telah berjaya mengumpul sebanyak RM2,367,435. Tapi kami masih memerlukan tambahan RM16,632,564
untuk mencukupkan sasaran keseluruhan berjumlah 19 juta. Jadi kepada seluruh para penonton yang menonton siaran kita pada kesempatan pagi ini, boleh menyalurkan sumbangan secara online atau boleh layari laman web kami di www.kompleksmujahidin.com atau boleh hubungi di talian 0192400499 itu Haji Ahmad atau 0193514752 Haji Wan Aman ataupun 0122916071 Haji Idil Fitri untuk menyalurkan sumbangan. Lagi mudah, boleh tengok poster yang tertera di skrin sekarang, Betul. boleh screenshot dan boleh tengok selepas daripada rancangan ini, insyaAllah. Ya, Datuk, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. InsyaAllah, terima kasih Ani. Ya, salam mendur Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, itu dia yang bagi Ustaz Datuk Bazli Shah Alauddin, Wakil Kompleks Pembangunan Mujahidin, berkongsi berkaitan dengan aspirasi Rasulullah dalam membina masjid dan juga kompleks Mujahidin tadi. Okey, kita akan berhenti seketika. Selepas ini, abang saya Nazruddin akan ada satu lagi perkongsian untuk kita bawakan di Malaysia hari ini. Kembali bersama saya Naz Rahman dan juga saudara Hanif Miswan dalam Malaysia hari ini, dan dalam kita menghayati sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijrah, kita semarakkan rasa cinta dan sayang terhadap Rasulullah SAW, dan cara yang terbaik untuk kita membina perasaan-perasaan ini adalah secara infak ataupun bersedekah di hari yang bahagia ini. Jadi bersama-sama kita untuk bercerita tentang Yayasan Sofa dan perkembangan terbaru Yayasan Sofa, kita bersama Ketua Pegawai Eksekutifnya yang bahagia Ustaz Abdullah Abdul Razak ada bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke Malaysia hari ini. Teruja kita bila Ustaz bersama-sama kita untuk berkongsi. Dan kepada para penonton-penonton kita, sebelum ini Ustaz pernah bercerita tentang Yayasan Sofa yang sudah, kalau tak salah saya, 24 tahun ya menjadi peneraju Ma'at Tahfiz dan Turath di negara ini. Jadi kali ini mungkin Ustaz boleh memberitahu apakah aktiviti-aktiviti setakat ini atau yang terbaru yang dilancarkan oleh Yayasan Sofa. Silakan. Okey, terima kasih kepada Nas, terima kasih kepada TV3, terima kasih kepada MSI kerana menjemput Yayasan Sofa sekali lagi, okey, untuk kita bercerita berkenaan tentang projek terkini Yayasan Sofa. Alhamdulillah, okey, hari ini merupakan hari Maulid, hari kegembiraan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tadi adalah waktu di mana lahirnya insan yang paling mulia di atas muka bumi, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nas dan juga penonton, dalam bulan yang mulia ini, Yayasan Sofa sedang melancarkan pencarian 50,000 pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita akan mencari 50,000 orang untuk bersama-sama membuat satu hadiah khusus kepada pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nas dan juga semua penonton, kita kena faham, kita sayang kepada Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, semuanya berpandukan kepada ulama, orang yang kenalkan kita kepada Rasulullah. Jadi tak boleh tidak, kita mesti bersama-sama untuk mencintai dan juga menyayangi Rasulullah dengan melahirkan pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengajak semua untuk bersama-sama join program pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membina sebuah kompleks Islam As-Sofa di Mantau Seremban Negeri Sembilan. Itulah dia matlamat dia. Dan sandaran 50,000 orang yang bersama-sama As-Sofa ini. Ini yang kita nak tahu sikit sebanyak mengenainya. Tapi sebelum itu, banyak tahfiz lain di luar sana ya yang bermatlamat melahirkan hufaz dan juga ahli Al-Quran. Apakah beza keistimewaan belajar di As-Sofa berbanding tahfiz yang lain, Ustaz? Alhamdulillah Nas dan juga penonton-penonton, pada hari yang mulia ini, mungkin saya boleh katakan bahawa Yayasan Sofa kita sangat-sangat komited sejak daripada penubuhannya 1997 hinggalah kepada tahun ini, 24 tahun kita menubuhkan. Tujuan utama As-Sofa iaitu memartabatkan institusi pendidikan tahfiz di Malaysia dengan kompleks pendidikan yang sangat-sangat eksklusif. Kita meletakkan martabat pelajar-pelajar yang belajar Al-Quran ini pada tahap yang sangat-sangat berbeza. Sebab itulah kalau lihat, semua orang boleh dah hadir dan boleh melawan ke 13 cawangan Yayasan Sofa seluruh Malaysia. Boleh lihat bagaimana sekolah kita, tempat pengajian mereka. Kalau dahulu orang kata Nas, orang belajar pondok, belajar tahfiz ni, semua belajar di pondok-pondok yang buruk,
pondok-pondok yang mungkin orang kata tak ada masa depan lah. Tetapi hari ini Yayasan Sofa telah mengubah landscape pemikiran masyarakat dengan meletakkan mereka ini ada masa depan yang sangat-sangat jelas, tempat yang sangat-sangat selesa. Kalau kita lihat mereka punya pengajian dalam keadaan berhawa dingin, asrama yang sangat selesa, dan pengajian mereka bermula daripada menengah hinggalah ke peringkat PhD. Alhamdulillah, menyenangkan anak-anak ini untuk terus menjangkau angkasa dan mengejar ilmu di sana. 13 lokasi di seluruh Malaysia, tahniah kita ucapkan. Jadi untuk penonton-penonton Malaysia hari ini, bolehkah Ustaz wara-warakan apa yang boleh kami lakukan untuk membantu Yayasan Sofa mencapai matlamatnya? Silakan. Jadi saya mengajak kepada semua Abanas, ajak kepada penonton-penonton MHI yang sangat-sangat committed dan sahabat-sahabat syurga saya untuk bersama-sama kita membangun sebuah projek terbesar kami sebenarnya 24 tahun, iaitu di Mantau Negeri Sembilan kita membina Kompleks Islam As-Sofa yang mana di sana akan melahirkan sasaran 3,000 penghafal Al-Quran. Sekarang ni masih lagi tanah kosong, kita sedang sasarkan pembelian tanah 5.5 juta. Tanah itu seluas 2.7 hektar. Kita pernah buat Abanas. Kita pernah buat benda ni sebelum ni di Rembau. Kita membina banyak madrasah dan kali ini adalah projek terbesar kami yang mana projek ini berjumlah 55 juta ringgit. Tapi untuk permulaan dengan 50,000 penyertaan daripada seluruh rakyat Muslim di Malaysia sahaja, kita dapat membeli tanah seluas 2.7 hektar dengan 5.5 juta ringgit. Jadi saya mengajak kepada semua bersempena bulan Maulid yang mulia ini, kita daftar nama kita join bersama-sama untuk menjadi pengasas kepada pembinaan tempat yang orang yang akan menjaga Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, terima kasih di atas perkongsian Ustaz. Itulah dia informasi tentang pembangunan Kompleks Islam As-Sofa. Jadi diharap semua yang Ustaz usahakan untuk anak-anak muda ini bakal orang kata memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia. Jadi kepada anda di luar sana yang ingin orang kata menghayati Maulidur Rasul pada hari ini dengan menginfak, inilah dia peluang anda. Sekali lagi, pesanan terakhir Ustaz untuk penonton-penonton kita. Silakan. Bersempena Maulid, hari ini hari 12 Rabiul Awal, hari yang mulia, hari yang sangat-sangat hebat. Jom kita lahirkan mereka yang menjadi pewaris kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan sahaja tidak cukup, melainkan kita bersama-sama melahirkan lebih ramai orang yang mencintai baginda Rasulullah. Jadi saya mengajak semua rakan korporat, penonton-penonton di MHI join dalam program 50,000 pencinta Rasulullah. Kita beli tanah, daripada situlah, daripada rezeki kita akan lahirnya mereka yang menghafal Al-Quran, menyemai benihnya di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah. Baiklah, kita mencari 50,000 pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang kata menzahirkan kompleks terbaru ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Salam Maulidur Rasul daripada Malaysia hari ini. Salam. Ya, terima kasih. Baiklah, sekarang kita bersama dengan saudara Hanif, abang Hanif kita. Kita ada bawakan berita sedikit picisan tentang pilihan raya negeri Melaka kalau tak salah saya. Hanif, apa ceritanya di sana? Silakan. Ya, betul, dan itu juga antara perkara yang diperkatakan, tapi sementara itu jemputlah datang ke sini kan. Tidak jauh saja kita. Ini berkaitan dengan pilihan raya negeri Melaka. Yes, antara yang kecoh juga di media sosial, di meja medsos kita berkaitan dengan tarikhnya telah pun diketahui. Ingat tak perbincangan kita sebelum ini? Apa kemungkinan sebelumnya kan? Tepat. Akhirnya pilihan raya negeri Melaka akan dilakukan. Saya rasa Hanif ni seorang yang boleh membaca fikiran di luar sana. Orang kata mendapat firasat di sana. Jadi betul, tepat sekali 20 November adalah tarikh untuk mengundi bagi anda orang-orang Melaka. Jadi jalankan kewajipan anda, SOP tetap dijaga. Hanif, macam mana? Ya. Orang Melaka, awak bukan orang Melaka kan? Bukan. Saya akan hanya memerhati saja. Cuma kita harapkan apa saja yang berlaku dengan pandemik ini, nak menuju ke arah fasa endemik ini, tidak berlaku semasa pilihan raya negeri Melaka. Okey? Esok kita akan berbicara berkenaan dengan mengurus kewangan di hari tua. Ya, kita jaga orang tua kita dan juga sisi kewangan mereka semuanya di MHI pada keesokan hari. Saya Nas Rahman. Dan saya Hanif Miswan. Jangan lupa berselawat pada hari yang sangat mulia ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Maulidur Rasul.